Buat apa tu? Hari ni, cikgu nak kongsi sesuatu. Jom masuk kelas cikgu. Ini soalan novel, okey, soalan novel. Alright, awak ada kertas awak kat situ, awak tulislah nama novel awak, tak kisahlah sama ada destinasi impian ataupun formula termodinamik. Okey, karyanya kalau destinasi impian ialah Ismail Sabri. Kalau formula termodinamik, siapa dia punya penulis? Obasiah Haji Usman. So, kedua-duanya awak dah tahu dah tema untuk cerita ni. Okey. Satu, tema dia. Ini tema dia kena bagi kepada dua ni. Destinasi impian. Apa tema dia? So, untuk tema destinasi impian ialah tentang keberanian menghadapi cabaran. Okay, keberanian menghadapi cabaran. Cikgu tulis warna biru untuk destinasi impian, warna hitam untuk warna merah untuk Melaka. Yang awak ikut awak punya tu. Okay. So, destinasi impian warna biru, keberanian menghadapi cabaran. Ini tema dia. Macam ni dah dapat markah belum? Belum dapat markah. Kena tulis contoh dia pula apa. Okey. Warna merah untuk Melaka. Apa tema dia? Cabaran yang dihadapi oleh remaja yang mengubah suai mesin untuk terpakai untuk kegunaan orang kampung. Itu dia punya apa? Itu dia punya isi dalam tu. Tapi temanya sebenarnya ialah kreatif dan inovatif. Okey? Sifat tu. Tema dia ialah sifat kreatif dan inovatif yang memberikan manfaat kepada orang lain. Ni. Right, ni dah dapat markah belum? Tak dapat markah lagi. Okey. Yang tadi tu, okey, yang ini awak kena bagi fakta, 3 fakta. Apa yang kreatif dan inovatifnya? Antara salah satunya tadi itulah yang awak kata dia ubah suai, kan? Tapi kenalah tulis dalam ayat penuh. Ubah suai, mesin rumput kan dia buat, betul tak? Kan, betul kan? Ubah suai mesin rumput kepada mesin pelau kan? Mesin apa nama dia? Pelau. Apa pelau? Pembajak dan kena nyatakan apa yang dia kreatif lagi. Contohnya bagi tahulah Amir dan Usama memiliki daya kreativiti melahirkan satu inovasi dalam penciptaan mesin rumput. Mesin rumput ciptaan mereka mempunyai 2 fungsi iaitu memotong rumput dan membajak tanah. Satu potong, satu bajak tanah. Hasilnya penduduk kampung memperoleh banyak manfaat. Mereka tak perlu terbongkok-bongkok lagi untuk mengusahakan tapak semaian pada waktu pagi untuk menanam padi. Kena tulis dalam dia punya itulah. And then yang ketiga tu orang kampung tak perlu bersusah payahlah untuk keberanian menghadapi cabaran untuk orang Selangor. Untuk orang Selangor, apa keberanian dia? Yang pertama, dia berani menyahut cabaran datuk mereka. Datuk dia suruh buat apa? Kayuh 50 km. Okey, kayuh 50 km. Lagi sepanjang tu dia adalah cabarannya iaitu dia punya perjalanan terlalu jauh, and then si Firdaus banyak buat masalah. Tapi dalam cerita ni siapa yang paling sabar? Allahu Rabbi. Johari, yes. Johari bertindak matang untuk menyelesaikan semua masalah-masalah yang timbul. Faham tak? Cikgu tak boleh nak fokus satu novel je sebab dalam ni awak terbagi kepada 2 novel. So, dekat tema tu ambil tema dia ni, cuba tuliskan awak punya ayat sendiri. Nanti untuk persoalan tu dah senang dah, tak susah pun. Dekat ruangan tema tu, dia kena ada at least 3 poin untuk menceritakan tema tersebut. Okay. Cabaran dalam perjalanan berbasikal dari Pantai Morit. Okay. Antara cabarannya ialah tayar Firdaus pancit. Tayar Firdaus pancit, lalu Johari menukarkan basikalnya kepada Firdaus. Azlina menemankan Johari yang menuntun basikal tersebut sehinggalah mereka tiba di kedai untuk membaiki basikal. Contohlah itu antara cabaran lah. Setelah bersusah payah, akhirnya mereka tiba di Pantai Morit baru sebelum maghrib. And then malam tu pun dia berani jugalah sebab orang remaja je kan duduk dekat pantai tanpa ada pengawasan orang dewasa sangat. So which is that is a berani. Awak kena bagi 3 point at least untuk awak punya fakta yang menyokong kepada awak punya tema. Tema awak ni kena disokong. Kalau tak ada markah. Okey, kalau awak ingat, cikgu pernah ajar kot sebelum ni macam mana cara nak buat nota yang ringkas, iaitu kita gunakan terus kepada nilai. Okey, dalam kedua-dua novel ada nilai kasih sayang. Tapi contoh yang berbeza lah, okey. Kalau novel formula termodinamik, apa nilai kasih sayang yang awak nampak? Intan, Ibu Amir tu dia
Risau akan sebab tak balik. Dia risau akan Amir sebab Amir tak balik lagi. And then nenek Amir pun sayangkan Amir kan. Nenek dia nenek sangat menyayangi Amir dengan Usama sebab Amir dengan Usama ni selalu ambil berat pasal nenek. Betul? And then dia bagi selalu nenek selalu bagi makan kat dia orang. Itu nilai kasih sayang. Kalau dekat dalam destinasi impian, apa nilai kasih sayang awak nampak? Okay. Nilainya ialah nilai kasih sayang. Kalau persoalan tadi kalau awak kata Intan, pasal Intan, awak boleh kata persoalan ialah persoalan tentang kasih sayang ibu kepada anaknya. Kalau nak cerita pasal nenek, tukarlah persoalan tentang kasih sayang seorang nenek kepada cucu-cucunya. Boleh, tak ada masalah. Okey, dekat sini awak tulislah di contohnya. Intan amat menyayangi, ini fakta dia, Amir. Dia risau tentang keadaan Amir yang masih belum pulang walaupun hari sudah lewat malam. Dia khawatir dia khawatir perkara buruk akan berlaku kepada Amir. Itu dia punya contoh. Kalau dekat novel Destinasi Impian, tak boleh guna ibu kepada anak sebab tak ada cerita pasal ibu. Sayang Johari terhadap Firdaus. Johari terhadap Firdaus, boleh. Azlina terhadap Firdaus pun boleh juga. That's why dia nak Firdaus mengikuti benda tu. So, yang kat sini ialah persoalan tentang kasih sayang seorang adik terhadap abangnya. Ataupun sepupu, kasih sayang antara ahli keluarga pun boleh juga, tak ada masalah. Dia punya contohnya apa? Cikgu nak bagi yang Azlina lah, senang sikit. Azlina sayang akan abangnya. Firdaus. Kalau awak nampak kasih sayang ni dia buat apa? Okey. Waktu tu Sazali dengan Mohsin hina abang dia. Dia cakap, siapa ni Firdaus ni menipu. Tapi Azlina backup abang dia. Okey. Hal ini dibuktikan dengan tindakan Azlina memarahi Sazali dan Mohsin yang cuba menghina abangnya. Ini contoh dia. So, pewatakan ni dia akan jadi seorang yang penyayang. Kalau untuk yang tu, wataknya nama Intan, yang ini wataknya nama Azlina. Nampak tak? Contohnya apa? Contohnya ambil balik kat sini ni. Ambil balik kat sini. Kalau orang tanya apa contohnya, ambil balik kat situ. Faham? Okey. So, pengajaran. Apa pengajarannya? Kalau benda dia kasih sayang, jangan tukar kepada prihatin. Prihatin nanti kita cerita lain. Okey? Kita mestilah menyayangi ahli keluarga kita walau dalam keadaan apa-apa pun. Boleh. Tak pun, cikgu boleh tak saya nak buat? Kita mestilah sayang akan ahli keluarga kita supaya dapat mengeratkan hubungan bersama mereka. Boleh, tak ada masalah. Yang penting pengajarannya mesti kasih sayang. Kau jangan buat tiba-tiba kau cerita pasal kasih sayang, pelajarannya kau tiba-tiba cakap kita mestilah prihatin terhadap nasib orang lain. Jangan buat macam tu. Prihatin, kita cerita lain. Faham tak? Formula termodinamik. Apa lagi nilai yang awak nampak? Okey. Kegigihan. Kegigihan. Apa dia punya contoh? Pada. Amir dan Usama berusaha untuk menyiapkan mesin 2 dalam 1. Tapi mana gigihnya? Amir dan Usama gigih untuk menyiapkan. Kena sebut gigihnya tu. Jangan awak tinggal. Awak cerita, pendek kata awak cerita pasal Amira, tiba-tiba awak cakap Alia lebih cantik, saya suka kawan dengan Alia, tapi awak suka Amira. Tak boleh macam tu, kena cakap Amiranya tu. Okey, nilai kat sini kegigihan. Okey, tadi apa? Amir dengan Usama kan? Okey, ceritalah. Okey, contoh dia. Amir dan Usama gigih untuk menyiapkan mesin. Mereka berjumpa dengan Profesor Osman untuk mendapatkan penerangan lanjut tentang keberkesanan macam mana untuk nak buat benda tu. Boleh, tak ada masalah. Nampak dia gigih. Okey. Kalau cerita Destinasi Impian, apa gigihnya? Mereka tetap meneruskan ekspedisi ke Pantai Morik walaupun telah menghadapi pelbagai cabaran. Yes, itulah nampak gigihnya tu. So mereka tu siapa? Johari, Azlina dan Firdaus gigih mengakhiri kayuhan mereka sehingga ke Pantai Morik baru walaupun pelbagai cabaran terpaksa mereka hadapi sepanjang perjalanan tersebut. Dah settle dah. Kalau untuk formula termodinamik, persoalannya apa? Persoalan tentang kegigihan apa?
tentang kegigihan dalam mendapat kejayaan. Dalam mencapai hasil yang memuaskan. Dia nak hasil mesin tu memang betul-betul boleh tolong orang penduduk kampung yang dah tua-tua lagi. Okey, kalau apa pula kegigihan untuk destinasi impian? Persoalan tentang kegigihan Meneruskan ekspedisi. betul, pandai pun. Persoalan tentang kegigihan untuk meneruskan ekspedisi sehingga tamat. Sebab penamatnya ialah daripada Kampung Bukit Kapar, penamatnya Pantai Morik Baru. Nampaklah dia punya gigih tu. Okey, wataknya apa? Seorang yang gigih. Kalau formula termodinamik, awak boleh letak Amir ataupun Usama. Kalau yang ni, awak boleh letak Azlina. Awak boleh letak Johari. Tapi Firdaus tak sesuai. Kalau Azlina, sebab dia hampir nak kena langgar dengan dengan lori kan. Lepas tu dia luka, dia gigih juga, habiskan juga walaupun dengan keadaan dia luka. Firdaus buat macam mana? Pada muka, dia terus kayu. Tak hiraukan pun adik dia kan. Kalau Johari, dia gigih juga sebab dia terpaksa tukar basikal tu. Basikal si Firdaus ni rosak, dia tukar basikal sebab dia tak nak lagi lambatkan. So Johari ni terpaksa tuntun basikal tu sampai ke bengkel untuk menukar tayar tu. Okay, pengajaran dia apa? Pengajarannya ialah kita haruslah gigih, berusaha untuk mencapai matlamat dan kejayaan yang diimpikan. Tu je, tak payah susah-susah pun. Awak tak masukkan dia punya contoh, tak dapat markah tau. Apa lagi nilai yang awak dapat? Tak kisahlah novel apa-apa pun. Formula termodinamik, cikgu. Saya nampak ada nilai bekerjasama, cikgu. Ada tak nilai bekerjasama dalam cerita formula termodinamik? Ada. Ada. Okey, apa dia contoh dia tu? Penduduk kampung warisan bergotong royong. Boleh. Pagi. Boleh, itu bekerjasama. Yang paling senang lagi, Amir dengan Usama bekerjasama untuk menyiapkan projek tu. Itu paling senang. Kalau nak yang susah sikit, Amir, Usama, Zaid dengan Adin, dia bekerjasama untuk menangkap penjenayah tu. Yang curi barang-barang dia tu. Boleh. Bekerjasama banyak. Okey. Mereka mengatur strategi, nyorok ke apa ke. Tulislah sambung sikit. Okey. Kalau dekat dalam destinasi impian, apa yang bekerjasamanya? Kan kawan-kawan Firdaus tu bekerjasama siapkan kemah dekat Pantai Morik Baru sebab nak menyambut kedatangan Firdaus. Buatlah yang itu, tak payah susah-susah. Sebab dalam cerita ni, 3 orang ni, Firdaus, Azlina, Johari, dia tak dirikan kemah pun. Tahu-tahu kemah tu dah siap. Buat yang simple-simple je. Okey, so persoalannya apa? Persoalan tentang sikap bekerjasama dalam menyelesaikan tugas. Pewatakannya apa? Seorang yang mudah bekerjasama. Siapa yang mudah bekerjasama? Ni awak letak. Kalau formula termodinamik boleh letak Amir, Usama, Zaid ataupun Admin. Kalau untuk yang ni awak boleh letakkan rakan-rakan Firdaus dengan Johari. Contohnya ialah Mazlina, Mazlinda, cikgu. Mazlinda. Okey, Mazlinda. Lagi ada Kasman. Lagi ada Kasmadiana. Siapa? Sazali. Ada Mohsin. Mestilah mereka bekerjasama kan? Buat je. Tak ada masalah. Okey. So, pengajaran ni apa? Kita mestilah sedia untuk bekerjasama dengan orang lain agar tugasan dapat diselesaikan dengan mudah. Tinggal satu je lagi nilai. Kalau awak nak kata baik hati dekat formula termodinamik, contohlah Profesor Osman, dia baik hati untuk berikan bantuan kepada Amir jika Amir memerlukan bantuan dia. Kalau dekat dalam destinasi impian, Johari baik hati tukarkan basikal dia dengan Firdaus sebab dia tak nak perjalanan tu lebih lama. Okey, dah. Kita nak buat dia punya tu pula. Latar tempat dia. Latar tempat ni pun sama. Dia takkan tanya lebih daripada 3. So kita buat 3 je lah. Pilih latar tempat yang paling banyak peristiwa. Tu lagi senang. Dalam formula termodinamik, apa latar tempat yang awak ingat? Betul-betul peristiwa dia awak ingat. Rumah Amir. Apa peristiwa dia? At least ada 2 peristiwa. Okey. Aswan, curi, pemacu, Lena. Okey. Lagi? Lagi apa? Yang ibu dia tu lah. Intan. Kan? Intan
risau akan Amir yang tak balik lagi tu. Okey, tu satu. Kalau yang dekat pangkalan tu barang-barang hilang and then dapat tangkap 2 orang penjenayah tu. Okey, tu lagi lah pangkalan. Buktinya ialah banyak barang hilang. Lepas tu tangkap 2 penjenayah yang diupah bla 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 tu. Okey, ini untuk latar tempat tu. Okey, lagi satu yang ketiga, cari sendiri. Nak bawa hospital boleh, lapangan terbang boleh, rumah nenek boleh, sawah padi boleh. Kalau sawah padi tu yang masa awal-awal tu dia cakap yang pasal nampak budak main layang-layang whatsoever. Dalam cerita Destinasi Impian. Apa latar tempat? Paling senang, latar tempat yang paling senang. Pantai Morik Baru. Apa peristiwa yang ada kat situ, Amir? Disambut dengan kawan Firdaus dan kawan-kawan. Firdaus, Azlina, Johari disambut bla bla bla. Okey, lagi? Dia orang solat jemaah kan waktu maghrib tu. Mereka solat berjemaah. Lepas tu Pantai Morik Baru ni tempat mereka berkemah. Buatlah macam tu. Okey, lagi yang nombor 2. Gerak air tebu. Azlina berhenti untuk beli air tebu. Lepas tu Azlina tunggu Johari dan Firdaus. Kat sini juga penjual tu tanya Azlina daripada mana. Yang ketiga tu awak boleh je buat penghujung jalan Kampung Setia boleh, nak buat Kampung Bukit Kapar pun boleh. Kampung Bukit Kapar tu kampung diorang, lepas tu tempat mereka memulakan perjalanan. Boleh. Buat yang ketiga tu buat sendiri. Harap-harap tak ada yang confuse sebab masing-masing novel lain kalau awak dah baca cerita tu sinopsis dia, even you baca sinopsis dia pun you dah boleh bezakan yang mana you punya novel. And then kat sini pun cikgu bagi tahu kat mana satu you punya novel. Okey, semua okey? Macam mana? Cikgu harap anda belajar sesuatu. Jangan lupa like dan subscribe. Bye.